Assalamualaikum. Saya bila sebut rasa macam di berapa sikit, minta maaf. Mengidap satu penyakit teriuk. Mau nangis dia. Kalau siapa dia nampak dekat lengan saya bintik-bintik, dia senyum kat saya. Saya, Masya Allah, apa ni sebenarnya ni? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke MRBZ Production. Hari ni kita nak buat MRBZ Serah. Yang mana sebelum ni kita dah bawa ke seorang ustaz, iaitu Ustaz Izzat. Yang mana aku sangat-sangat terima kasih kepada korang semua sebab sudi support aku. Yang mana kita tengok sangat luar biasa, view yang sangat luar biasa naik kepada 1K lebih. Alhamdulillah, aku sangat-sangat syukur sangat. Dan Alhamdulillah pada hari ni kita teruskan lagi dengan seorang ni, kita bawa orang yang sangat hebat juga, orang yang banyak pengalaman juga dalam bab-bab seram ni. Jadi kita penuh kecek dengan dia ni. Kau sendiri pun dah tengok tu dekat thumbnail tu ada gambar dia tu. Yang mana aku pernah bercakap dengan dia lah, kecek tentang seram-seram ni. Kita tanya dia, ada tak kisah-kisah seram ni? Dan dia dah bagi white cerita-cerita tu. Dia kata dulu. Yang mana cerita tu kita akan ceritakan di dalam podcast kita ni. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita menyebut apa persilakan. Tok Bilal Azim kita in the house. Assalamualaikum Tok Bilal Azim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagu mana sihat molek kau kali ni? Alhamdulillah, sihat molek. Lagu mana perkembangan pekerjaan dan sebagainya? Lagu mana okey kau? Okey, berkaitan dengan perkembangan kerja, alhamdulillah berjalan lancar. Allah Taala bagi lancar molek, tapi rasa ni dekat betul. Boleh minum air sikit. Kita nampak macam air yogurt ni tau. Memang saya favorite saya lah yogurt, dan yogurt ni yogurt taulan. Sebenarnya owner channel sendiri yang buat ni. Saya minum dulu sikit. Bismillah. Masya Allah. Sedap. Boleh berusaha, boleh komen lah dekat ruang bawah tu sebelum saya cerita ni. Okey, terima kasih. Jadi tanpa kita melengahkan masa lah. Jadi viewer kita ni pakat nak dengar belakang dah. Kisah dan pengalaman Tok Bilal Azim kita di dalam kata bab-bab seram. Macam itulah kita dengar kedah sikit-sikit pasal anuk, pasal apa lagi? Lemah beratu. Kita nak dengar belakang waktu malam ni. Jadi boleh start insya-Allah. Okey, baik. Berkaitan dengan pengalaman saya lah, berkaitan dengan seram dan tak seram. Yang saya rasa mungkinlah pada malam ni agak kurang sikit seram, tapi dia berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kita. Kita nak cerita berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kita, yang mana benda ni berlaku atas saya sendiri. Dan cerita ni tolong jawab sekiranya ada ahli-ahli yang mana mahir di dalam apa yang saya nak cerita pada malam ni. Tolonglah jawab di ruang komen ataupun tolong kongsikan cerita-cerita yang berlaku di dalam hidup anda, yang berlaku di kalangan anak beranak ataupun anda seorang perawat. Tolonglah komen sikit berkaitan dengan adakah ia merupakan satu kepercayaan mitos ataupun dia adalah memang kepercayaan yang realiti. Sebelum tu saya perkenalkan dulu, nama saya Ni Azim bin Abdullah. Yang kita nak berbicara pada malam ni, dia ada juga unsur-unsur mistik, dia ada juga unsur-unsur misteri. Yang saya sebut kata nama saya Ni Azim bin Abdullah tadi, yang kita nak bahas pada malam ni iaitu di perkataan ni tu. Saya bila sebut rasa macam diri berapa sikit, minta maaf. Dan kalau kita pergi mana-mana saja, kalau kita pergi tak kisah awak pergi dekat Johor, pergi dekat Selangor, Wak Imam Sabah Sarawak sekalipun, kalau awak tengok list orang yang bernama Ni, nama Wan, nama Tengku, cuba tanya mesti Kelantan. Kalau dia kata tidak, saya lahir dekat Kuala Lumpur, saya lahir dekat luar, dekat Kedah, dekat mana-mana, KL ke, Selangor ke, cuba tanya, ayah dia mesti di Kelantan. Bila ada perkataan ni tadi. Jadi, kisah yang berlaku kepada diri saya ni di mana daripada arwah ayah saya lah. Cerita ni cerita daripada mulut arwah ayah saya sendiri, di mana ialah bila perkongsian hidup di antara kita hidup seorang diri, ada satu masa kita cuba nak dapatkan pasangan. Dan bila kita dapat pasangan, kita pun tentu kita nak kepada zuriat.
Dan bila kita dapat zuriat, benda yang paling sangat-sangat happy dalam hidup kita bila kita dapat zuriat. Dan alhamdulillah, ayah, perkongsian hidup ayah saya dengan mak saya dilahirkan sebagai anak sulung. Dan ketika itu dilahirkan sayanya di Hospital Tanah Merah. Lepas tu setahun demi tahun, maka bermulalah era di mana saya ni mengidap satu penyakit teriuk ataupun menangis tanpa henti. Dan cerita ni dicerita sebab apa keluarnya cerita ni, di mana siapa-siapa tuan-tuan yang biasa tengok cerita P. Ramlee yang bertajuk Ahmad Albab. Di mana P. Ramlee dia kahwin, dia dapat anak. Dan anak dia tu nangis. Tengok balik dia cerita P. Ramlee tu, Ahmad Albab. Nangis non-stop. Dan ayah saya pun ceritalah. Ayah saya cerita, dia royak Zim dulu teriak lagu tu lah. Ayah ikhtiar cari Tok Bomo setepak demi sepak dengan air matanya lagi. Tak nak boleh kau besar. Sampai satu tahap ayah saya berbincang dengan mak saya. Mungkin anak kita ni ditakdirkan umur tak panjang. Anak kita tu saya lah. Sebab ada banyak dah pergi berubah. Nah, ada yang kata sembak, ada yang kata kena tegur, ada yang kata orang nak atak orang lain kena orang lain. Macam-macam. Tapi pada satu masa tu ada seorang hamba Allah, saya tak sebut nama dia sebab dia pun dah meninggal, dan dia merupakan seorang perawat. Ayah saya pergi jumpa dia, terus menangis. Menangis dia. Dia kata, bapa baru bawa mari jumpa dia. Keturunan kita ni, wewe ni adalah keturunan yang baik. Bapa tak buat ikut sesungguhnya keturunan kita. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan yang mana tengok podcast pada malam ni, tolong jawab, adakah ini salah satu mitos ataupun memang benda adalah real, fakta. Jadi bila dia macam tu, ayah saya pun bagi tahu dekat si perawat tadi. Dia kata tolonglah buat macam mana sekalipun supaya saya ni sembuh. Maka bermulalah era di mana adalah syarat-syarat dia yang ayah saya kena cari peralatannya. Jadi saya ni daripada keturunan ni tadi, maka kena buat seolah-olah seorang anak raja yang baru dilahirkan. Maknanya kena ada satu upacara saya ni seolah-olah raja. Saya ni kena duduk atas kursi yang dihias dengan kuningnya, dengan telur semangatnya, dengan macam-macam. Jadi ada persembahan silat, saya akan tengok persembahan silat, dan saya dipakai oleh si perawat tadi macam mahkota raja macam itulah. Dengan tanjaknya ada, dengan keringnya ada, macam itulah. Ini kisah saya sendiri. Dan bila settle semua masalah tu, maka macam dah tak beda dah. Kita nak tahu siapa yang cerita pasal tak beda dia, ayah ke? ayah cerita. Ayah cerita tu bila mana kita tengok cerita P. Ramlee tadi kata. P. Ramlee kata anak dia teriak tadi. Anak dia menangis. Kalau jadi cerita P. Ramlee tu sampai 2 bulan. Dah habis bomoh pergi. Tilik. Macam itulah saya. Jadi buatlah macam putera raja tadi nak jalan pun dia panggil dulu, orang panggil jejak tanah. Orang istilah orang tua dulu dia panggil buat acara jejak tanah. Saya ni orang usung macam cerita P. Ramlee kan. Kau kata pak orang duk usung akak jalan. Macam itulah saya. Dan ada orang hak kepo macam ni berarok. Tabur dengan beretih macam-macam lah. Itu yang dicerita. Sebab saya kecil saya tak ingat. Tapi itu yang diceritakan. Dan lepas pada peristiwa tu, alhamdulillah, saya beransur pulih. Dan di masa tempoh saya sakit tu, saya tengok ni di dekat lengan saya ni adalah bintik-bintik dekat lengan saya ni. Kalau siapa dia nampak dekat lengan saya bintik-bintik, ayah saya kata bintik-bintik ni juga parut zaman kecil saya sakit. Daripada hak sakit tu lah. Ni kesel parut dia. Kalau siapa-siapa nampak lah, ni kesel parut bintik-bintik ni, kesel parut zaman sakit tu. Dan bila dah sembuh, alhamdulillah. Sebab itulah saya kata tadi, saya nak tanya, adakah benda ni mitos ataupun realiti? Ada orang kata mitos dan ada orang kata realiti. Yang realitinya saya jumpa sekali, saya sebagai juru foto.
Saya sebagai juru foto, saya tak seroyak lokasi di mana, nama siapa, kita rahsiakan. Jadi ada satu masa ni, saya pergi ambil gambar. Saya pergi di satu buah rumah tu, saya pun mula naik. Saya naik atas rumah dia. Saya naik atas rumah dia, saya pergi dekat pelamin. Biasa kita juru foto. Kita akan pergi test lighting. Kita akan pergi tengok dulu mana angle yang kita nak ambil, kita pergi. Bila macam tu, saya naik, saya tengok atas pelamin dia tu, biasanya pelamin ni warna putih. Untuk nak naikkan seri, biasa pelamin warna putih. Tapi saya tengok, dia warna kuning. Di atas kerusi pelamin tu, dia alaskan dengan warna kuning. Setiap, dia kalau kita kat Kelantan panggil pah ataupun dulang. Setiap dulang, mesti ada kain kuning. Setiap dulang, ada kain kuning. Setiap dulang, ada kain kuning. Saya pun mari muskil. Siapa sebenarnya? Saya masa tu bila saya naik, saya tengok macam tu, saya dah mula macam meremang. Meremang. Diri Kelantan kita panggil diri bulu. Okey. Saya mula cari satu kad jemputan. Saya pun tengok. Nama pengantin bukan Nik, bukan Wan, bukan Tengku. Tapi saya jadi muskil. Kenapa macam tu? Dan bila mana saya nak perarakan masuk, belarok masuk pengantin lelaki dan perempuan, saya mula perhati. Saya perhati, saya tengok, saya tanya belah perempuan. Bila berarak masuk, duduk. Saya akan tanya sebab kita tahu adat dia macam mana. Saya tanya tu di rumah, dia kata, kita ada acara suap puluk, okey. Kita ada acara mengenal, okey. Kita ada acara pelepah, dia panggil. Pelepah ni, saya tak tahu bahasa luar tu panggil apa, tapi acara pelepah dia panggil, seolah-olah macam kalau tak buat pelepah tu, setengah-setengah orang dia akan jadi histeria. Jadi, saya pun kata, okey, buat ikut adat. Kalau dah macam tu, saya pun mulalah. Lagi kuat hati saya. Kenapa dia ni? Orang bukan ni, bukan Wan, bukan Tengku. Kenapa adat dia macam teruk sangat? Bukan teruk. Maknanya kenapa adat dia kuat? Tinggi adatnya. Saya pun kata, okey, teruskanlah dengan adat sini. Kita tak boleh halang. Takut apa-apa berlaku. Dan kita memang dah standby. Takut apa-apa berlaku. Tiba-tiba, okey, ada acara pelepah. Dan ada acara tepung tawanya. Ada acara suap pulut semangat. Tiba-tiba, saya tengok pengantin perempuan macam ni. Macam tu. Saya mula meremang saya tengok sebab dia cuba bayangkan pengantin perempuan macam ni. Saya pun tengok, saya mula meremang. Saya banyak istighfar sebab saya rasa macam apa yang dia rasa mari ke saya. Masa tu saya pun subhanallah. Kita buatlah apa yang kita tahu, kita cuba backup macam apa, defend diri kita. Kita baca qul huwallah, kita baca qul a'udzu birabbil falaq, cuba lindungi. Yo, tiba-tiba yang keluar daripada bilik tu mak saudara dia. Menangis macam ni. Habis orang pandang saya masa tu. Semua family dia tu pandang saya sebab apa orang pandang saya? Ada atuk dia tu kenal saya. Dia cakap, "Ustaz, boleh tak Ustaz tolong?" Masya Allah. Saya jam masa tu. Kita bukan perawat. Bila nenek dia cakap, "Ustaz tolong saya Ustaz." Semua mata dekat rumah tu pandang saya. Masya Allah. Saya cakap, macam mana saya nak buat? Last, saya cakap macam ni lah kata. Sebab kita dah tersepit kan. Tak tahu nak buat macam mana. Dia kepik. Panggil ilmu kepik. Saya pun tanya dia. Boleh saya nak tanya? Kenapa adat macam ni? Nama tak ada Nik, tak ada Wan. Dia cakap memang sebelum ni nama Nik ada. Tapi dibuang oleh family. Tak nak. Nama Nik ada. Tapi dibuang. Dia buang sebab dia tak say. Dia tak say kepada adat ni. Sebenarnya. Dia kata. Jadi. Saya pun panggil si mak saudara dia. Mak saudara mai datang sini. Mai ngadak saya kata. Dia macam ni, ngadak saya. Menangis ni. Pengantin perempuan dah macam ni. Macam tu. Tiba-tiba saya pergi mengadak mak saudara dia. Saya tanya dia,
Kak, hari ni gapo benda hak sutuk Kak? Saya kecek Kelantan sedap sikit. Saya tak itu sangat. Jadi yang faham. Yang tak faham minta maaf lah. Saya tanya, Kak, apa benda lagi yang kita tak buat pada hari ni? Dia nangis. Dia nangis. Saya meremah. Dia nangis. Kenapa? Suak pulut semangat tak panggil dia. Dia cakap, aduh, saya cakap macam ni, Kak. Jangan menangis. Kita orang keturunan molek. Kita orang keturunan baik. Kita orang keturunan comel. Nak suak pulut, pergi cari pulut, kita buat. Lepas tu cuba bayangkan bila saya cakap saja macam tu, dia punya senyum. Kalau awak tengok masa tu, saya ingat pun saya meremang. Dia punya senyum tu macam bukan dia. Dia senyum tu, dia senyum kat saya. Saya, Masya Allah, apa ni sebenarnya ni? Dia senyum macam tu kat saya. Kata, Kak jangan senyum macam tu. Tak apa, kita pergi cari. Saya minta tolong nenek dia, okey. Pergi cari. Kak nak apa? Kak cakap kat saya, hari ni kita nak tunai semua hari ni. Saya cakap kat dia. Dia pergi carilah pulut semangat, pulut semangat, apa semua yang dia nak, kita bagi dia suap. Bila dia suap, tiba-tiba kita nak shoot pengantin. Pengantin minta take 5. Saya shoot sikit je, saya dapat shoot gambar pengantin sikit je. Bila pengantin minta take 5, okeylah, kita take 5, kita faham. Sebab macam tadi kes dia je tadi. Jadi, Take 5 ni apa makna berhenti kejap lah. take 5 maknanya dia nak stop kejap lah. Dia nak stop take 5 maknanya dia nak rest kejap lah. Jadi, okeylah. Maknanya pengantin masuk dalam bilik untuk tenangkan. Sebab pengantin macam tu kan. Sebab saya bukan perawat. Memang saya tak pandai nak rawat. Cuma yang saya buat tu macam kita dah sutuk. Jadi, bila pengantin masuk dalam bilik, kan? Last sekali, mak dia keluar, bagi tahu kat saya, cukuplah hari ni. Kita tak boleh nak teruskan dah hari ni. Jadi, saya pun balik. Saya balik, masa saya nak makan, dia call saya lagi. Ustaz, tolong Ustaz. Semua, satu rumah tu, semua histeria. Yang ni tepik atau yang ni jerit, yang dia macam sambung-sambung. Yang ni jerit. Yang di first permulaan jeritnya adalah pengantin. Itulah bila dia call saya pun cakap macam ni. Tolong cari orang lain. Saya tak pandai nak rawat. Saya bukan perawat. Dan masa tu saya ada kenalan saya, ada arwah juga dia. Dan saya pun bagi nombor arwah tu. Dan saya tak tahulah. Tapi itulah rumusan daripada cerita saya pada malam ni. Berkaitan dengan kita punya susun galuh. Ni, Wan, Tengku ni. Adakah benda tu satu benda mitos? Ataupun benda tu salah satu memang realiti? Kepercayaan. Adakah dia hanya sekadar kepercayaan ataupun memang dia kalau bukan sekadar percayaan, kalau kita tak amalkan, dia boleh bagi satu efek kepada badan kita. Macam kata tadi lah, yang histeria, yang menangis, yang tak sedar. Jadi macam saya sendiri bertitle Nick yang saya cakap tadi, ada juga pantang larang saya di mana ada orang kata saya ni tak boleh makan ikan kacang. Ikan kacang, dan kita ada kisah-kisah dia lah ikan kacang tu. Dan saya rasa siapa-siapa yang ada pengalaman, siapa-siapa yang ada ilmu lebih mendalam berkaitan dengan apa yang saya ceritakan tadi, cuba komen dekat ruang komen. Jadi saya rasa itu saja mungkin yang saya boleh berkongsi pada malam ni kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada next episode dekat channel ni. Pada saya, tuan-tuan, jangan lupa like dan juga subscribe channel ni untuk video yang lagi best pada next episode. Jadi kita dah dengar tadi cerita yang pertama dah. Cerita yang pertama yang sangat Allah. Masa tu bila kita buat muka senyum tadi. Kita diri saya puluh ramah Allah. Kayaknya gitu deh keturunan namun ni. Jadi siapa-siapa kita pun tahu juga. Macam bila kita sendiri suruh tanya tadi, siapa-siapa tahu pasal nama tu dah. Di sebalik nama tu mungkin ada apa-apa di sebalik dia tu, boleh pakat-pakat komen, kita boleh pakat-pakat kongsi. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dari episod yang akan datang. Yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum.